Itulah bandar Cyberjaya yang sememangnya menjadi salah satu kebanggaan Malaysia adalah bandar terancang, bandar yang bertujuan untuk menarik minat para pelabur dalam bidang teknologi dan menjadikan Cyberjaya sebagai salah satu Silicon Valley di Asia. Jadi adakah matlamat ini telah sampai? Apakah hala tuju kita selanjutnya? Kita akan bersama dengan tetamu saya untuk membincangkannya. Bersama kami di studio Profesor Datuk Dr. Mizan Hitam, penolong Naib Chancellor Institut Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Teknologi MARAH UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih atas undangan. Dan kita ingin rangkumkan perbincangan ini dalam semangat Malaysia Madani. Jadi sebelum kita mulakan hala tuju kita kepada Cyberjaya itu sendiri, apakah pemahaman Malaysia Madani ataupun konsep Madani itu sendiri harus dipanjangkan kepada para penonton? Baik, terima kasih saudara Terence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya penonton. Selamat pagi Malaysia di luar sana. Baik, terima kasih. Soalan pertama, saya fikir sebelum kita bicara soal Cyberjaya secara keseluruhan, kita fahamkan dulu mengenai konsep Madani. Bukan istilah baru. Sebenarnya pada tahun 95-96, pada waktu itu Perdana Menteri berjawatan Timbalan Perdana Menteri telah pun mengungkapkan konsep masyarakat madani. Kemudian selepas hampir 25 tahun, beliau mengangkat martabat masyarakat madani ini kepada membangun Malaysia Madani seperti telah pun disiarkan secara langsung, ya. Jadi madani dalam bahasa yang mudah, kalau di segi bahasa Arab, mudun itu bandar. Dan bandar dikaitkan dengan tamadun. Tamadun dikaitkan dengan pembangunan fizikal dan juga pembangunan insan, dan dia sangat berkait rapat dengan soal masa hadapan, masa kini dan masa hadapan. Jadi kalau saya nak ringkaskan, takut terlalu jadi filosofikal, ya. Saya boleh bincang daripada zaman Al-Farabi kepada Rashid Ghanushi dan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, tapi saya fikir itu bukan tajuk di sini. Jadi saya fikir kita ringkaskan saja kepada dalam buku ini yang saya bawa juga. Saya telah baca 190 page lebih kurang, membangun negara Malaysia Madani atas 6 kerangka yang asas. Kalau saya boleh sebutkan, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat menghormati, keyakinan, dan juga yang nombor 6 ialah nilai ihsan. Ini adalah the pillars ataupun rukun ataupun prinsip nilai teras yang kita nak bangunkan negara Malaysia ini. Saya ulang lagi sekali untuk kita memahamkan. Pertama, kemampanan. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, daya cipta, inovasi. Keempat, rasa hormat menghormati. Kelima, keyakinan. Dan juga yang akhir itu ihsan. Jadi itu asasnya, saya fikir, untuk memberikan gambaran. Atas tonggak ketiga tadi, yang Mak Buat Perdana Menteri ingin membina semula Cyberjaya sebagai sebuah bandar teknologi utama di Asia Tenggara. Jadi adakah Cyberjaya setakat ini telah pun sampai ataupun hampir sampai kepada aspirasi sebuah pusat teknologi di Malaysia terlebih dahulu? Terima kasih saudara Terence. Tonggak ketiga, daya cipta. Jadi saya nak hubung kaitkan bagaimana keenam persen ini dia ada kesaling hubungan, berkait. Jadi apabila kita bicara daya cipta ataupun inovasi di Cyberjaya, kalau berjaya daya cipta ini, dia akan melahirkan suatu kemampanan, satu kesejahteraan dengan daya cipta, di mana orang akan yakin dengan kita dan hormat dan ada prinsip ihsan. Okay, jadi baru saya jawab soalan. Sejauh mana? Ya, Cyberjaya dibina kira-kira suku abad yang lalu, bunyi macam lama, suku abad, lebih kurang 25 tahun yang lalu. Untuk menjadi, kalau kita ingat, ya, dia menjadi ibarat bandar kembar kepada Putrajaya. Hampir seiring masanya itu. Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan menggantikan Kuala Lumpur, dan Cyberjaya diiringi di sebelahnya sebagai pusat teknologi yang diharapkan, diaspirasikan menjadi Silicon Valley of Asia. Sebagai pusat hub teknologi dan sebagainya. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita dah dengar tadi sedikit sebanyak rencana awal yang disediakan oleh penerbit, pandangan-pandangan daripada penduduk di Cyberjaya, ya. Baik, secara umumnya persiapan prasarana itu ada. Dengan multinational company,
big ICT company dan sebagainya. Kerangka asas itu ada, infrastrukturnya dan infrastruktur dan infostruktur. Infrastruktur kita maksudkan kepada persiapan teknologi tinggi, era digital dengan penggunaan internet beraras tinggi dan sebagainya. Secara asasnya ada, tetapi kalau ditanya adakah sudah sampai ke tahap Silicon Valley, secara akademiknya saya harus nyatakan belum ke arah itu, belum sampai ke situ, tetapi ke arah itu. Proses demi proses. Tetapi seperti disebut juga tadi, dan saya juga sempat merujuk dengan rakan-rakan di Jabatan Perancang Bandar Malaysia ataupun Pelan Malaysia, dan merujuk juga dengan rakan-rakan yang tinggal dan bekerja di Cyberjaya. Jadi ahli akademik ini kalau berbicara, faktanya daripada sumber yang asal. Ada seorang sahabat saya yang telah bekerja di sana begitu lama, beliau membandingkan dari dulu sampai sekarang, keadaan itu bertambah baik. Namun begitu, kita tidak selaju yang dijangkakan. Jadi kalau boleh saya sebutkan begitu, ataupun nak tambah dulu ataupun saya hurai lagi. Mungkin kita juga perlu lihat apakah Silicon Valley yang kita idamkan itu, adakah ia suatu yang begitu berjaya sehingga perlu kita jadikan sebagai contoh. Kerana di Silicon Valley pun ada perkara-perkara yang tidak diingini telah berlaku. FTX sebagai contoh baru-baru ini mengalami kerugian yang teruk dan juga terbina di Silicon Valley, di mana ada sumber kewangan yang tinggi dan masing-masing berlumba-lumba untuk mencari suatu inspirasi baru untuk bukan sahaja dicetuskan sebagai idea yang boleh diguna pakai, tapi juga untuk mencari sumber rezeki. Dan mungkin pihak VC-VC yang berkecimpung di Silicon Valley tidak mengindahkan peraturan sembarangan dan mengguna pakai shortcut ataupun jalan pintas ke arah mencapai imbuhan kewangan yang diingini. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mungkin kurang harus kita ambil sebagai contoh. Jadi apakah bandar-bandar lain yang boleh kita contohi dalam membina semula Cyberjaya ke arah mencapai aspirasi bandar teknologi? Dalam setiap pembangunan memang ada dipanggil kesan sampingan. Mungkin dalam bahasa Inggeris the unintended consequences. Maksudnya implikasi yang tidak unintended lah. Kita tidak bercadang jadi begitu, tapi jadi begitu, kesan sampingan. Sebab itu dimadanikan konsep ini. Maknanya dalam konteks kita membangun dengan teknologi tinggi, jangan ada sampai penyalahgunaan dan sebagainya. Yang terkini kita juga tahu gerakan-gerakan cyber, scammer juga berlaku ya. Jadi ini adalah cabaran-cabarannya. Jadi kalau ditanyakan modelnya ialah kita bukan hanya mengharapkan pembangunan teknologi, tapi juga dibangunkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, supaya ianya tidak menjadi satu tempat orang-orang yang rakus mencari keuntungan yang tinggi. Jadi kalau itu kita harus lihat model ditanya tadi, model yang paling hampir, tetapi dia tidak boleh disamakan kerana model itu di selatan tanah air Singapura. Tapi Singapura is a city state. Right. Namun begitu secara overall, secara keseluruhan boleh dikatakan Singapura boleh dijadikan contoh dalam konteks kemajuan teknologi tinggi dan juga menjadi ICT hub. Tapi saya ada juga reservation yang lain-lain dalam konteks kemanusiaan dan sebagainya. Saya tidak fikir saya perlu komen secara terbuka di sini lah. Tapi dalam konteks kemajuan teknologi, saya fikir ada sesuatu yang boleh dipelajari ya, insya-Allah. Tadi kita bincangkan tentang infrastruktur dan juga infostruktur yang disebutkan oleh Profesor Datuk. Dari segi penambahbaikan, apa yang Profesor Datuk lihat boleh kita jadikan sebagai cetusan semula untuk bandar ini membangun? Kerana kalau kita lihat ada projek legacy seperti satu ketika dulu Magic, kemudian diubah suai menjadi perkara lain, kemudian diubah suai lagi. Jadi tiada keterusan ataupun kemampanan dari segi fungsi dan struktur infrastruktur yang dibina di Cyberjaya ini. Ya, itu satu observation yang baik walaupun saudara Terence tidak belajar perancang bandar. Bidang saya perancang bandar. Walaupun saya mentadbir dekat Institute of Leadership and Development, tapi bidang hakiki saya ialah perancang bandar. Apabila sesuatu yang telah dirancang kemudian tidak menjadi kenyataan, ada sesuatu yang tak kena. Kita harus melihat satu ekosistem. Kalau kita bangunkan satu bandar ataupun Cyberjaya hanya melihat kepada aspek fizikal, dia tidak mencukupi. Bandar yang mampan, ekonominya kena mampan. Kewangan kita bagaimana, perundangan kita bagaimana.
Jadi kalau dalam bacaan saya ketika dibangunkan memang kerajaan telah memberikan pelbagai insentif. Pelbagai insentif untuk menarik lebih ramai pelabur. Jadi kita harus cari satu keadaan, dia satu ekosistem ya Terence. Dia bukan hanya you bangunkan bangunan tinggi semua orang akan datang. Supporting system itu bagaimana? Dia memerlukan suatu ekosistem. Ekosistem itu bermaksud sistem keuangan yang mantap, perundangan yang mereka yakin, termasuk kestabilan politik. Itu saja nantinya akan memastikan bahawa orang akan ada keyakinan untuk terus melabur. Tapi namun begitu, dalam nada yang lebih positif, dalam konteks kejiranan dan dalam konteks low carbon city, Cyberjaya boleh jadikan model. Itu kita kena akuilah faktanya. Kalau kita travel ke Cyberjaya dan Putrajaya, kita dapat lihat satu kelainan. Kawasannya agak hijau, jalannya lebih besar, ada pejalan kaki dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan, itu saya fikir ada. Tadi disebut juga shopping mall juga bertambah. Tetapi kita jangan terlepas pandang. Objektif utama penubuhan Cyberjaya itu untuk apa? Sebagai ICT hub. Tapi ICT hub ini, ataupun pusat ICT ini mesti dapat dirasai sampai ke peringkat bukan hanya green building. Dia sampai ke tahap smart home. Sampai ke tahap kalau kita menggunakan sistem jalan raya. Saya dah masuk aspek perancang bandar lah ya. Supaya sistem traffic light-nya itu diprogramkan mengikut kepada kepadatan kenderaan, bilangan kenderaan. Jadi itu kalau kita lihat di negara-negara barat, dia tidak adalah fix lah. Kita tunggu kadang-kadang dalam pengalaman kita satu traffic light tunggu sampai 5 minit, sampai 7 minit. Itu tidak mempan. Kita boleh tolerate kalau terlewat di satu traffic light 2-3 minit, itu biasa. Tapi kalau di satu traffic light, di satu simpang 5 hingga 7 minit, ada sesuatu yang tak kena dalam konteks signaling dan juga synchronization of the traffic light. Itu contohlah. Baik, seterusnya pergi kepada kestabilan politik yang disebutkan tadi itu. Sebab saya harap saya tidak terlalu detail di situ. Sebab kita telah bertukar beberapa kerajaan sejak penubuhan Cyberjaya 25 tahun yang lalu. Dan tanpa satu pelan pembangunan yang mampu untuk mengharungi perubahan kerajaan demi kerajaan, Cyberjaya tidak akan mencapai aspirasi yang asal. Ia akan hanya berubah silih ganti mengikut kerajaan yang menjadi pemerintah. Jadi apakah pendapat Prof tentang bagaimana untuk merangkak? Saya punya jawapan yang agak tuntas untuk itu. Bidang saya perancang bandar. Kita ada Akta 171, Akta 172. Akta 171 bicara mengenai local government. Akta 172 bicara mengenai soal pembangunan bandar dan wilayah. Kita ada plan struktur, structure plan and local plan. Kalau digazetkan betul-betul apa yang dirancang di Cyberjaya ini dalam konteks local plan, penempatan dan digazetkan, diwartakan, berubahlah government. Sepatutnya sesiapa pun menghormati perancangan yang telah ada. Namun begitu, perancangan dalam konteks local plan ini bukan tidak ada perubahan. Along the line, di sepanjang perjalanan 5 tahun, 10 tahun, boleh membuat review-review dan sebagainya. Jadi yang lebih penting ialah sama ada kita boleh mampan dalam konteks ekonomi. Kalau kita nak melabur ke satu tempat, kita perlukan keyakinan. Betul. Bagaimana Cyberjaya boleh menggamit pelabur-pelabur FDI dari luar untuk benar-benar bersaing di sini dan mereka yakin dilindungi dengan perundangan dan sistem keuangan yang mantap. Jadi saya fikir pertukaran government tidak sepatutnya mengganggu kelancaran di Cyberjaya itu. Terima kasih Profesor Datuk. Kalau ada masa kita mungkin perlu panjangkan kepada bandar-bandar lain. Mungkin Putrajaya pun kita harus bincangkan semula satu hari nanti bersama dengan pakar seperti Profesor Datuk di studio. Kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada